Melati kuntum tunggu melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu Puan Smaizul yang baik budi. Bunga mawar punya siwati, rajin dirawat setiap hari. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga sentosa setiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Today we will present the business of our team project. We choose to do business in the bakery field. This is the Demois Lapis cake. Our group has also implemented this business with slogan harga kaki lima rasa kayangan. Sebelum memulakan perbentangan ini, izinkan kami bagi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hari Minggu pergi ke kota membeli kelapa. Syasha Bakis nama saya, salam kenal buat semua. Putih-putih burung melati, rendah terbangnya di udara. Nama saya Ahmad Aziz Fikri, salam kenal buat semua. Sungguh manis rasanya gula, empedu terasa pahit sekali. Salam manis dari saya, Muhammad Jamal yang baik hati. Sungguh merah buah semangka dimakan manis rasanya. Muhammad Amzar nama saya, salam kenal buat semua. Sungguh luas Danau Toba, kekayaan alam Sumatera Utara. Muhammad Syafiq nama saya, bermain futsal itulah hobinya. Okay, first of all, we go through summary. Okay, our business has run the business of accepting orders and distributing layer cakes to all Malaysian. Iaitu kami punya bisnes ni terdapat beberapa jenis flavor, iaitu antaranya ialah choco chip almond, oreo cheese, red velvet cheese, blueberry cheese, and our best seller is idola, iaitu dark choc. Semua flavor kami ini boleh didapati dengan harga cuma serendah RM20 sahaja. Okay, the main purpose untuk kami punya business ialah to meet the needs of local who love Sarawak food but can enjoy the taste of the layer cake without having to go to Sarawak. Seperti yang kita tahu, di masa kami iaitu our business offer that it can be used as a handicraft for a party. Then we provide a food-based product and service in Sarawak. Our business was established to be very strategic and suitable for the people of Peninsular Malaysia to taste the traditional food of Sarawak. So I will go to introduction. Okay, DS Lapis Cake business owned by 25 years old Amza and his partners. So the name of DS Lapis came from D is delicious, S is for sweet, and Lapis the name of the cake. So this business is a partnership business. Okay, business ini merupakan business rakan kongsi yang terdiri daripada Muhammad Syafiq bin Muhammad Zahir, Muhammad Jamal bin Azman Aminuddin, Ahmad Aziz Fikri bin Aminuddin dan Syasha Balkis binti Muhammad Saleh. So this business provide desserts which is cake lapis that use the original recipes from Sarawak that can satisfy the demand from the customer. Okay, seterusnya this business offers delicious cake lapis and it is suitable with the taste of the community. Dan seterusnya, the factor in selecting the proposed venture are the character of the business partner, innovative ideas, and long-term sustainability.
dan seterusnya. Alright, next is the purpose of preparing business plan. Ini dia ada tujuan untuk kami bagi menyediakan business plan ni. So the primary purpose of this business plan is to establish our plan for the future of our business. The purpose of preparing business plan is to identify and describe the analysis of business opportunity or business already underway, economic and financial feasibility. So, jadi yang pertama, tujuan kami menyediakan business plan ni adalah untuk mengenal pasti financial needs, jumlah kewangan yang kami perlukan untuk menubuhkan bisnes ini. So, di mana kami menyediakan modal awal sebanyak RM50,000 untuk menubuhkan bisnes. Dan seterusnya, tujuannya untuk membuktikan bahawa to prove that we are taking serious about our business. Dan tujuan menyediakan business plan ni adalah to attract the trust of bank or investor or any lender to attract the trust of the bank to invest and agree our loan money as RM150,000. So tujuan pentingnya untuk menyediakan business plan ni untuk meyakinkan bahawa daripada pihak bank kami untuk supaya bersetuju untuk membuat permohonan pinjaman duit sebanyak RM150,000 bagi menubuhkan bisnes kami. Dan seterusnya to obtain financial financing from Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Perniagaan ini we choose MARA for our investor because they are offer various scheme or entrepreneurs who wants to make a financial loans. So tujuan kami memilih MARA ni adalah di mana syarikat Majlis Amanah Rakyat ni dia juga membantu dari segi jumlah permohonan kewangan dan juga guide warga Bumiputera untuk supaya berjaya dalam sesuatu kejayaan dalam bisnes. So kami tidak wajarlah kami memilih MARA kerana perkongsian perniagaan perkongsian ni kami terdiri pada semuanya Bumiputera. Dan selain itu dia juga to judge the success of our business and to provide an analysis of our business. Kami juga menggunakan dalam business plan kami guna SWOT features by doing SWOT analysis to other business. Mana kami menggunakan SWOT analysis bagi mengenal pasti dan supaya dapat meningkatkan to improve our business. Background. Okay, name of business Dimois Lapis Cake. Dan kami juga bagi memulakan perniagaan ini kami telah menggunakan sebanyak RM50,000 dan seterusnya kami telah membuat loan sebanyak RM150,000. Next. Ownership background. Name of owner is Muhammad Hamzah Hakim bin Azhar dan owner ini juga telah mengambil bidang pembelajaran di dalam Bachelor Degree Business Learning and mempunyai skill dalam operating a business, preparing especially in manufacturing layer K. Untuk perniagaan ini, the material status is about the food. Okay, next. Okay, untuk this is a project background. Okay, we choose for the own business. We choose a location at 70 Lorong Aman 3 Taman Robina, 13050 at Batu Pulau Pinang. Then atas. Okay, untuk location ni amount required to renovate that shop is 5,000 and then from this location that we choose have a store to the supermarket for buy raw material which is 1 kilometer and then number of employees required which is 10 people and then we choose a van to transportation. So at the location we have a transportation facility, so it can easy to transfer order. And then at the location we provide a COD which is
within 10 kilometer from the store. Okay, as you can see the management organization plan. Okay, the vision of our business is opening a popular cake gallery that offers diversity in terms of taste and shape in the addition to opening a shop that sells cake, making necessities and bread sold at cheap price. Then our mission is to ensuring that Muslim have an alternative option in buy bakery based on product that's be believed to be halal. So based on the motto is clean and sure, then it can attract consumers from among Muslim, especially to buy products that are sold without hesitation. Apart from that, it can further increase the percentage of Malays entering field that has been monopolized by other race. Next. Haziq. Ya. Sorry. Okay, seterusnya adalah organisation plan, di mana planning helps an organization chart of course for the achievement of its goal. The process begins with reviewing the current operation of the organization and identifying what needs to improve organisasi, yang di mana perniagaan ini dikendali dan diketuai oleh Hamzah Hakim, dan terdapat 4 pecahan, iaitu operational manager, sales marketing manager, financial manager dan juga production manager. So jadi pecahan 4 manager ni telah dibahagikan tugas untuk bagi menjayakan dan melancarkan proses operasi perniagaan kami. Okay, next. Okay, untuk staff position and responsibility, owner. Okay, owner merupakan individu yang berada di tempat yang paling tinggi dalam business organisation plan. Dan seterusnya operation manager. Okay, and operation manager is a key part of management teams and oversees high level HR duties, such as attracting talent and setting training standard and hiring procedures. Okay, untuk sales manager pula, sales manager are responsible for leading sales teams to reach sales target. Okay, then finance manager, they also operate in a variety of industries such as banking, finance, healthcare and insurance. Dan seterusnya production manager. Okay, responsibilities of the job include planning and organizing production schedule, assessing project and resource requirements, estimating, negotiating and agreeing budget and time scales with client and managers. Untuk operation clerk, an operation clerk is responsible for performing administrative and clerical duties, ensuring smooth business operation. Dan salesman, a salesperson work in retail store to assist customer with their purchases. Okay, jadi yang pertama ialah greet customers, yang kedua help customers find items in the store, dan seterusnya check for stock at others branches or order requested stock for customer. Okay, then seterusnya accountants clerk work in an organization's financial department to complete the necessary clerical work for accurate accounting practices. The production operator is responsible for assembling, testing, inspecting and packaging per work instruction. Dan kita ada cleaner performing a range of duties to keep your business clean, such as dusting, mopping, sweeping, waxing floor and vacuuming.
So next one is baker. Baker merupakan tukang masak, pastry chef, in charge to prepare baked goods for sale to customer. Dispatch driver, the delivery driver is the person who is responsible for delivering the goods directly to consumer or buyer. Okay, seterusnya administrative expenses. Hamzah. Okay, ini adalah perbelanjaan kami dalam masa sebulan yang kami peruntukkan, iaitu sebanyak RM5,175. Okey, RM5,175 ni dia termasuk manager allowance, worker salary, CPF dan maintenance serta bil basic seperti elektrik dan juga bil air. Dan total tu banyak RM5,175. Okey, untuk dalam perniagaan yang kami jalankan ni, kami juga provide seperti medical leave, iaitu sebanyak 20 hari dan ia mengikut syarat yang tertentu. Dan selain itu juga kami provide bonus tahunan, dan terakhir juga yang kami provide seperti announce leave, iaitu sebanyak 21 hari. Dalam menjalankan aktiviti perniagaan kami juga telah membelanjakan sebanyak RM17,400 untuk peralatan basic seperti freezer sebanyak 3 biji, air conditioner 3 juga, dan juga table serta kerusi adalah 4 dan juga 20 biji. About the marketing analysis or strategy report. Okay, first about the description of product. Perniagaan ini telah memperuntukkan 5 jenis produk ataupun 5 jenis flavor yang telah kami keluarkan. Antaranya seperti almond, Oreo cheese, red velvet, blueberry cheese and Idola dark chocolate. Dan seterusnya bagi analisis industri, kami menggunakan SWOT. SWOT analysis is a strategy thinking and management used to organization identify kekuatan, kelemahan, ancaman and opportunity. Next one. Market size or market analysis. Ini kita sebuah premis yang telah kawasan begitu strategi. Antaranya dikelilingi ataupun berdekatan dengan keperluan awam seperti sekolah, lepas tu supermarket dan kawasan perumahan. Apabila berdekatan dengan kawasan tersebut, ini telah boleh menyebabkan berlakunya peningkatan pendapatan oleh perniagaan tersebut. Dan itu kami juga telah mempromosikan produk kami di atas talian seperti Facebook, Instagram bagi menarik minat para pelanggan lebih ramai untuk mengetahui tentang produk yang kami keluarkan. Next. Competitors ni terdapat 2 competitors, iaitu kek lapis by Y and kek lapis Mamsu. Kami juga telah membuat pembandingan daripada 2 perniagaan ini yang telah menggunakan produk yang sama tetapi mempunyai kelainan dari segi pentadbirannya dan sebagainya. Okey. Seterusnya dalam marketing strategi. Dalam perniagaan kami ni menggunakan marketing strategi implement using the following 4P, iaitu terbahagi dalam 4, iaitu product, price, place dan juga promotion. Jadi untuk produk kami dalam perniagaan di Muaz Kek Lapis ni kami provide and selection of Sarawak layer cakes yang mempunyai 5 flavor, iaitu chocolate chip almond, Oreo cheese, red velvet, blueberry cheese dan juga Idola dark chocolate. Dan seterusnya daripada marketing strategi juga dalam mengenakan harga yang lebih berpatutan dan sesuai kepada pelanggan untuk membuat pembelian pada setiap kerana
setiap daripada 5 flavor itu tiada langsung perbezaan harga. Semuanya ditetapkan dengan harga dalam satu harga iaitu RM20. Jadi khususnya kita pergi kepada promotion. Okey, untuk promotion, Dimosh Lapis Cake Business uses various method of disseminate product information, dan kami juga membuat promosi yang sebagai contoh kami menggunakan Facebook page dan juga Instagram. Cara ini kami juga dapat menarik pelanggan dan juga meningkatkan hasil jualan kami dengan menggunakan Facebook page dan juga Instagram, kerana ramai penduduk tempatan yang lebih cenderung daripada Facebook page dan juga Instagram. Dari situ kami dapat menarik pelanggan dengan lebih ramai dan meningkatkan business profit kami. Dan yang terakhir, P yang terakhir iaitu place, di mana perniagaan kami terletak di area yang lebih strategik, yang di mana dekat dengan penduduk tempatan, yang juga mempunyai fasiliti yang lebih banyak dan juga berdekatan dengan educational institution. Dan selain itu juga perniagaan premis kami ni agak strategik dan mudah untuk pelanggan yang untuk walk-in, kerana premis kami berdekatan dengan area perumahan. Jadi tidak sukarlah untuk pelanggan datang ke premis kami untuk membuat pembelian. Next. Okay, kemudian this is the comparison and advantage. Ini merupakan iaitu perbandingan dan juga kelebihan antara 3 premis yang menawarkan kek lapis, iaitu Dimosh Lapis Cake, kek lapis by Y dan juga kek lapis Mamasu. Setiap ketiga-tiga premis ataupun bisnes tersebut mempunyai advantage yang tersendiri, iaitu bagi bisnes kami sendiri, kami menyediakan kepuasan kepada setiap customer kami dengan begitu puas hati, iaitu bagi produk kami mementingkan kualiti bagi setiap penyediaan kek lapis kami. Kemudian kami mempunyai rasa yang unik yang boleh dirasai di Sarawak, tetapi tak perlu pergi Sarawak pun, just datang ke premis kami untuk menikmati rasa tersebut dengan harga cuma RM20 saja. Lepas tu kami juga mementingkan masa ataupun lebih kepada pentingkan masa pembuatan tu lebih ringkas untuk elakkan pelanggan kami tidak perlu tunggu lama untuk merasai kek yang kami buat ni. Dan kek lapis by Y pun ada kelebihan tersendiri, iaitu mereka offer lebih reasonable price, iaitu dengan harga RM18 je, dan mereka juga menggunakan halal raw materials dan free product shipping. Dan kek lapis Mamasu juga ada kelebihannya juga sendiri, iaitu has different taste, strategy, business location, simple and attractive packaging. Okey, bagi ketiga-tiga ni pelanggan boleh membuat pilihan masing-masing dan merasai rasa yang sangat berbeza, dan boleh membuat pilihan yang mana lagi sedap dan yang mana boleh diwar-warkan kepada orang ramai untuk cuba rasa yang mana lagi sedap. Itu atas pelanggan sendirilah. Tapi saya menyarankan Dimosh kek lapis lah, lagi power. Next. Okay, untuk competitor price strategy. Okay, every business owner has their own ideas for increasing profits during business operation. Jadi setiap owner kepada bisnes tu dia memiliki idea tersendiri untuk meningkatkan keuntungan bisnes dia. Okay, so dekat sini kita ada 3 jenis perniagaan: Dimosh Lapis Cake, kek lapis by Y dan kek lapis Mamasu. So untuk Dimosh Lapis Cake, put a price of RM20, make large scale promotions, products are set at a low price and can attract customer. Okay, untuk kek lapis by Y pula, offering a reasonable price seperti yang Syafiq sebut tadi, reasonable price of RM18, tapi have less skilled employees, dan seterusnya unsatisfactory product delivery method. Dan kemudian put a price untuk kek lapis Mamasu, put a price of RM22,
Yang paling mahal di antara tiga ni, do not create promotion. Dan yang terakhir, products are set at a high price so that they cannot compete with other businesses. Okay, seterusnya market analysis. Market size of Dimos Lapis Cake business has a population capacity in Teluk Air Tawar area, Butterworth. So jadi population di kawasan Dimos Lapis Cake ni mempunyai population yang tinggi. This is because there are various facilities such as Institute of Learning, residential area, petrol station and so on. Okay, kemudian untuk unit price, Choco Chip Almond berharga RM20, Oreo Cheese RM20, Red Velvet RM20, Blueberry Cheese RM20 dan Idola Dark Chocolate RM20. Okay, seterusnya operation plan by Hamzah. Okay, ini adalah operation plan, iaitu prosedur atau SOP yang kami akan lakukan apabila mendapat order dari customer yang mana customer dia tidak mahu datang ke kedai, and then dia membuat tempahan daripada platform yang kami sediakan seperti IG, and then Facebook page. Okay, antara proses yang kami akan lakukan adalah setelah tentu ambil order tersebut, and then prepare barang untuk nak buat kek, and then buat kek dan kek dalam parcel, dan post parcel tersebut menggunakan penghantaran yang cepat iaitu JNT untuk terus sampai dengan selamat dekat customer. Ataupun boleh juga customer juga boleh membuat pilihan sama ada untuk nak COD, ya, sebab kami ada sediakan servis dispatch driver. Okay, ini adalah SOP apabila customer walk in ke kedai, iaitu mereka akan masuk ke kedai dan sebelum tu perlu scan MySejahtera, and then make sure diorang pakai mask, and then diorang boleh pilih pelbagai visa yang ada dekat kedai tersebut dan membuat pilihan serta akhir sekali membuat pembayaran. Okey, ini adalah list of type produk seperti Haziq cakap. Kami menyediakan 5 jenis kek dengan harga yang sama iaitu RM20. Dan setiap bulan kami akan provide kek sebanyak, setiap freezer tu kami akan provide sebanyak 200 biji. Okay, next for the business operating hours. Okay, perniagaan ini akan dibuka pada hari Isnin hingga hari Jumaat pada jam 3.30 petang hingga 10 malam. Kita tahu mengikut standard pada setiap hari Ahad yang public holiday, perniagaan ini akan ditutuplah. Seperti yang telah dinyatakan tadi, kami telah memilih di kawasan Bakus Pulau Pinang. Sebab mengapa kami pilih kawasan tersebut, ini dikatakan kerana kawasan itu terletak di kawasan yang strategik dan selain itu berdekatan dengan kemudahan awam dan berhampiran dengan dan terletak di dalam satu kawasan yang berdekatan dengan kawasan perumahan. Dan itu ia telah menunjukkan bahawa jika terletak di kawasan yang berdekatan dengan kawasan perumahan, ini telah menambahkan pendapatanlah kepada perniagaan kerana contohnya jika terdapat satu majlis yang akan dijalankan ataupun dianjurkan oleh kawasan pihak tertentu, mereka akan membuat order kepada syarikat kami, kepada perniagaan kami untuk dijadikan sebagai buah tangan dan sebagainya. Okay. Next. Okay, ini adalah lakaran premis kami. Boleh lihat sendiri dekat premis kami sendiri juga kami telah provide kemudahan yang asas seperti tanah dan juga surau untuk pelanggan yang Muslim. And then kami juga ada management office, iaitu tempat untuk orang nak deal apa-apa ke ataupun sebarang aduan yang nak
tak puas hati dengan servis kami apa semua, boleh datang walk in ke kedai untuk buat aduan. Kami juga ada tempat untuk nak makan, so kalau walk in kat kedai tu boleh ambil kek tu dan makan tempat yang kami sediakan. So customer boleh buat pilihan sama ada untuk nak bungkus ataupun boleh makan di kedai. Okey, jadi ni adalah jadual yang kami telah senaraikan, raw material cost, di mana bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan kek lapis Sarawak ni. Okey, seperti yang bahan asasnya adalah tepung, telur, caster sugar dan juga bahan-bahan perisa yang ada dalam perisa kami, iaitu chocolate chip, Oreo, red velvet flavouring, chocolate flavouring dan juga blueberry flavouring. So ini adalah setiap unit yang digunakan bagi bulanan untuk mengikut sales yang kami dapat. Okey, seterusnya. Okay, next. This is our physical resources and technology management. Okay, ni adalah sumber teknologi yang kami gunakan dalam bisnes ni, di mana perkakas-perkakas yang wajib ada dalam perniagaan, contohnya cashier post dan handstand mixer dan juga cake baking oven, iaitu bahan-bahan yang basic lah yang perlu ada dalam perniagaan seperti ini. Jadi selain itu juga kami menggunakan alatan tangan yang sedikit sebanyak membantu dalam proses pembuatan kek lapis ni, iaitu kek spatula, kek knife stainless steel dan juga akhir sekali iaitu fire extinguisher. Ni dalam perniagaan ni kami menitik beratkan tentang keselamatan, di mana sekiranya berlakunya kebakaran atau kemalangan yang tak diingini, kami juga boleh menggunakan fire extinguisher ni untuk menyelesaikan masalah itu dan tanpa perlu panik. Okey, dan terakhir sekali, the last one is a cost of operating expenses, di mana every year we inject to our pekerja-pekerja yang bekerja dengan bawah kami, iaitu typhoid injection setiap tahun, dan juga kami juga mengeluarkan modal dan mengeluarkan kos untuk menu board dan juga untuk maintenance dalam site rental untuk cara untuk mempromosikan kek kami ni di luar untuk menarik lagi ramai pelanggan. Seterusnya, next. Okay, untuk right answers of using technology source. So subject yang pertama cash machine, transport, head stand mixer, machine dan raw materials. Okay, seterusnya financial plan. Okay, now this is a financial plan. Okay, setiap perniagaan mestinya akan ada cash flow statement, iaitu ianya dibuat setiap tahun, iaitu bermula daripada 1 Januari kemudian akan berakhir pada 31 Disember. Ini merupakan satu akaun penutup lah untuk setiap perniagaan bagi setiap tahun. Dan seperti yang kita lihat di depan ni adalah merupakan cash flow statement ended 31 Disember 2020. Ini merupakan amount ataupun nilai-nilai yang kita keluarkan setiap bulan ataupun setiap hari yang telah direkodkan oleh accountant kami sendiri bagi mengelakkan sebarang penyelewengan ataupun sebarang keraguan di antara semua pihak dalam bisnes kami ini. Kemudian kami juga merekodkan payslip. Payslip ni merupakan satu slip yang kami rekodkan bagi setiap pengeluaran wang, iaitu sama ada membeli barang ataupun perbelanjaan maintenance ataupun semuanya akan direkodkan, akan ditulis oleh kami punya accountant juga. Ini merupakan kerja dia, iaitu untuk rekod semua pengeluaran wang bagi mengelakkan sebarang keraguan lah untuk bagi semua ahli dalam bisnes kami ni, untuk lebih sistematik daripada berlaku sebarang penyelewengan lah. Okay. Ini merupakan satu inisiatif untuk sebuah perniagaan.
next about the sale targets. Okay, sale target kami bagi perniagaan ini yang bermula daripada daripada bulan Ogos hingga Disember 2021. The following are the sale target of the D-Moist Lapis Cake business for a period of 5 months. The D-Moist Lapis Cake business is targeting monthly sale to increase by 2% annually. Setiap bulan kami akan membuat target untuk peningkatan sebanyak 20% bagi perniagaan yang kami jalankan. Okay, next. Target customer seperti yang telah dikatakan tadi, kami telah meletakkan target perniagaan kami ini di kawasan persekitaran yang dekat dengan premis perniagaan kami. Kerana di kawasan premis perniagaan kami ini terletak di satu kawasan yang begitu strategik yang berhampiran dengan pusat pengajian, kawasan perumahan dan sebagainya. Okay, next. Okay, jadi untuk conclusion kepada business plan kami, as a result of your knowledge gained from past experience parted by management himself, okay, D-Moist ni have been able to survive in the market for over 10 years, selama 10 tahun lah. D-Moist Cake Lapis ni boleh bertahan with effort and knowledge. This business can be established. Okay, dan seterusnya, service of governments and private agencies need to provide advice on the inside and outside of the business. Okay, MARA service are used in the business because it can help the business to succeed, because MARA provides training and guidance to potential entrepreneur. Okay, D-Moist Lapis, last but not least, the business owner of D-Moist Lapis Cake carry out with social responsibilities to employees in order to improve employee performance and skills. Jadi itu saja penerangan dari pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.